Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anifuddin bin Jamaluddin bernombor matrik 046471 akan membentangkan tajuk Hukum Hibah dan Amalannya di Malaysia. Okey, saya akan menerangkan hukum hibah. Sebelum saya menerangkan hukum hibah ni, saya perlu menjelaskan konsep hibah. Jadi yang pertama, konsep mesti kita kena tahu definisi. Apakah definisi hibah? Definisi hibah ialah pemberian seseorang kepada seseorang dengan sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Okey. Jadi kat sini jelas hibah ini hanyalah memberi saja. Dia bukan wasiat, bukan hadiah, bukan sedekah. Dia tanpa balasan dan tidak tertakluk pada mana-mana event ataupun mana-mana keadaan, peristiwa dan sebagainya. Okey, kita kena bahas pula seri kedua ialah rukun hibah. Rukun hibah terdapat 4 rukun hibah. 4. Yang pertama adalah pemberi hibah. Yang kedua adalah penerima hibah. Yang ketiga adalah harta ataupun alat yang dihibahkan. Yang keempat adalah ijab dan kabul. Maknanya yang pertama itu, orang yang beri hibah itu perlulah mempunyai akal yang sempurnalah supaya pemberian itu dikira sebagai sah. Sekiranya tidak, ianya tidak dikira sebagai, ia tidak sah hibah itu berlaku. Yang penerima, manakala yang penerima pula adalah seorang yang sama juga seperti pemberi, maknanya akalnya sihat dan sebagainya supaya dia dapat menguruskan harta. Sekiranya pemberian itu diberi kepada anak-anak yatim ataupun anak yang bawah umur, hendaklah wakil ataupun wali yang menjaganya itu menguruskan harta yang diberikan itu. Yang ketiga adalah barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan berbentuk bernilai, maknanya barang itu hendaklah bernilai dan barang itu tidak boleh seperti yang dibahaskan oleh ulama. Dia tak boleh barang yang sekumpul, maksudnya seperti bangunan yang berkongsi, jadi kita tak boleh hibahkan kerana mungkin selepas kita hibahkan akan timbul masalah lain, jadi tidak dibenarkan. Maknanya barang yang kita nak hibah tu mesti barang kita dan kita tahu barang itu boleh diuruskan dengan baik, jadi kita boleh hibah. Yang keempat adalah ijab dan kabul. Tanpa ijab dan kabul, kita nak hibah kepada orang, lafaz kita tak cakap apa-apa, ianya tidak terjadi hibah. Ia akan tak menepati rukun hibah. Yang seterusnya adalah hukum hibah itu sendiri. Hukum hibah merupakan hukum harus. Hukum hibah ialah hukumnya adalah harus. Maknanya tidak ditegah oleh syarat, tiada dalil pengharamannya. Jadi hukumnya harus dan boleh diamalkan di Malaysia maupun di tempat-tempat lain. Namun terdapat beberapa isu dalam hibah ini. Ada 4 isu yang kita boleh highlight kat sini. Penarikan. Yang pertama adalah penarikan hibah. Maknanya seorang itu boleh atau tidak menarik barang yang dihibahkan. Terdapat banyak pendapat, tetapi pendapat yang saya ambil satu ialah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali yang menyatakan hibah ini kita boleh bagi, tetapi kita tak boleh ambil balik kecuali orang itu adalah atuk, ayah dan seangkatannya. Seperti hadiah lah. Kalau kita bagi, kita tak boleh ambil balik, tapi atuk ataupun ayah dia boleh ambil balik. Untuk yang seterusnya adalah masalah kadar. Kadar ini masalah yang biasa yang orang persoalkan lah. Tapi kadar hibah tiada masalah. Dia tak ada menghadkan beberapa kadar, kecuali kalau orang itu masuk kepada yang ketiga ini, iaitu kematian marad maut. Maknanya penyakit yang membawa kepada kematian dalam masa tempoh setahun. Sekiranya penyakit itu menunjukkan simptom-simptom untuk membawa kepada maut, jadi nama penyakit itu dipanggil marad maut. Dan apabila penyakit itu dah sampai pada masanya, orang yang menghibahkan pada keadaan dia tengah menghadapi penyakit marad maut, maka di situ terdapat pembahasan sama ada barang, kalau pesakit itu dan sempat memberi hibah sebelum dia mati, ataupun
dia melafazkan hibah lalu dia mati macam mana? Okey, kalau dibagi sebelum dia mati dan dia masih hidup, barang itu diberi kepada tuan kepada penerima hibah, maka hibahnya sah. Manakala kalau sekiranya kalau dia bagi lalu dia tak sempat memberi, dia mati, hibahnya boleh menjadi wasiat. Hibahnya menjadi wasiat, dan wasiat ini hendaklah diberikan kepada orang selain waris. Ini waris tidak boleh menerima wasiat kecuali dengan persetujuan waris-waris yang lain. Okey, isu yang keempat adalah hibah bersyarat. Hibah bersyarat ini terdapat banyak perbahasan ulama. Saya akan ambil satu juga yang menyatakan bahawa hibah bersyarat ini tidak sah kerana ianya terdapat larangan di dalam hadis. Ada juga pendapat yang mengatakan sah dan mempunyai hujah-hujahnya tersendiri. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membicarakan sedikit tentang aplikasi hibah di Malaysia. Di Malaysia tiada peruntukan khusus tentang undang-undang hibah yang dikanunkan. Ini bermakna Dewan Perundangan Negeri dan Parlimen bagi wilayah persekutuan tidak pernah menuluskan statut khusus tentang hibah orang Islam untuk dilaksanakan di Mahkamah Syariah. Setakat yang ada hanyalah peruntukan yang menjelaskan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah tentangnya, termasuk dalam butiran 1 senarai 2 jadual ke-9 perlembagaan persekutuannya. Peruntukan ini menunjukkan bahawa hibah ialah sebahagian daripada perkara negeri yang diletakkan di bawah pentadbiran agama Islam di setiap negeri, dan secara langsung ia terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sehubungan itu, Seksyen 46(2)B, 5 dan 6 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505 memperuntukkan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah B dalam bidang kuasa mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur dalam mana semua pihak adalah orang Islam, dan yang berhubung dengan 5 wasiat atau semasa marak al-maut seseorang si mati Islam. Yang keenam, alam semasa hidup atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wan atau nilaian wan oleh seseorang Islam. Perkataan alam yang dibuat semasa marak al-maut atau semasa hidup dan penyelesaian yang dibuat tanpa balasan adalah merujuk kepada hibah atau pemberian. Penggunaan perkataan yang sama digunakan juga di negeri lain seperti Selangor, Melaka, Pulau Pinang, Johor, Perak, Kedah, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Negeri Sembilan menggunakan perkataan hibah, Parhan dan Perlis menggunakan perkataan pemberian, dan Kelantan menggunakan perkataan alan hayat. Daripada peruntukan di atas didapati pelaksanaan hibah bukan sahaja diperuntukkan dalam Undang-Undang Malaysia semasa hidup pemberi hibah, malah hibah semasa marak al-maut juga ada diperuntukkan. Kes-kes hibah di Mahkamah Syariah Malaysia selalunya melibatkan pengesahan hibah, pertikaian takat atau kadar hibah dan penarikan balik hibah. Dalam kes Harun bin Muda dan lain-lain, lawan Mandak binti Mamak dan lain-lain 1999, melibatkan kes pertikaian takat hibah yang dikemukakan oleh plaintiff ke atas sebidang tanah. Tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh plaintiff antara lain untuk mengesahkan bahawa tanah tersebut sebagai pemberian hibah si mati, iaitu Muda bin Tahir kepada mereka. Di samping itu, tuntutan juga dibuat supaya mahkamah mensabitkan bahawa tanah itu menjadi milik sah plaintiff berdasarkan takat yang telah disebutkan. Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu telah memutuskan bahawa tuntutan plaintiff tentang takat keluasan masing-masing yang dinyatakan di atas tanah tersebut adalah benar, dan berpuas hati atas kebenaran tuntutan itu, lalu memberikan keputusan bahawa telah sabit hibah si mati kepada plaintiff. Dalam kes
Di atas juga Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu berpendapat bahawa berlakunya hibah sungguh pun kabul berlaku secara perebutan, iaitu selepas berlakunya ijab harta itu telah dimajukan atau diusahakan atau dimanfaatkan oleh defendant. Sebaliknya dalam kes Salmiah binti Cik Mat lawan Zakaria bin Hashim, Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam di Pulau Pinang berpendapat bahawa hibahnya tidak sah. Sungguh pun kabul kepada hijab sudah berlaku secara perbuatan. Dalam penghakiman kes ini, mahkamah telah mengemukakan beberapa soalan. Isu pertama yang dibangkitkan ialah apakah dalam kes ini telah terlaksana dengan sempurna rukun-rukun hibah. Mahkamah mendapati bahawa rukun pemberi hibah, penerima hibah dan barang yang dihibahkan telah mencukupi syarat-syarat yang telah dikenakan oleh hukum syarak. Namun demikian, bagi rukun sirah pula, mahkamah mendapati bahawa ia belum terlaksana dan belum sempurna. Yang berlaku hanyalah ijab daripada Cik Mat sahaja dan tidak ada kabul daripada defendant sama ada secara lisan atau tulisan. Dengan demikian, mahkamah berpendapat hibah Cik Mat kepada defendant tidak sah oleh kerana rukun sirah itu tidak terlaksana lagi dan belum sempurna. Dalam kes ini jelas bahawa mahkamah tidak mengiktirafkan penggunaan dan pembangunan yang telah diusahakan ke atas tanah tersebut oleh defendant dengan mendirikan sebuah rumah sebagai kabul. Namun demikian, antara alasan lain mahkamah tidak mengesahkan hibah tersebut adalah kerana penggunaan dan pembangunan yang diusahakan ke atas tersebut dilakukan sebelum keizinan diberi oleh pemberi hibah. Ini kerana menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat pengambilan harta yang dihibahkan adalah dengan keizinan pemberi hibah. Sementara dalam kes Isyah binti Abdullah dari yang lain, iaitu lawan pada Cik Aminah binti Abdul Razak dan yang lain, yang timbul ialah isu adakah kabul diisyaratkan secara terang dan jelas selepas pemberian atau cukup dengan korinah-korinah lain yang membuktikan adanya penerimaan. Dalam kes ini, pemberian hibah telah meninggal dunia dan tidak ada penarikan balik hibah. Hibah tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi. Namun bangunan yang dipertikaikan sebagai harta hibah masih didaftarkan atas nama si mati. Mahkamah Raya Syariah Terengganu telah menerima raya yang dibuat oleh perayu-perayu berdasarkan kepada korinah penerimaan daripada penerima, di mana ketiga-tiga penerima hibah mengaku bahawa mereka telah menerima hasil sewaan bangunan tersebut semasa hayat si mati. Apa yang menarik dalam kes ini ialah pandangan Mahkamah Syariah Terengganu, iaitu diandaikan jika pemberian tersebut telah bertukar kepada nama penerima-penerima, kemungkinan kes ini tidak lagi perlu dibawa kepada mahkamah kerana segalanya telah jelas dan tercatat dalam dokumen. Berdasarkan kes di atas, banyak lagi kes yang lain, sesuatu hibah itu boleh dicabar di mahkamah syariah, tidak kira sama ada ia dibuat secara lisan atau bertulis oleh individu atau pengguan. Bagaimanapun, ia hanya boleh dicabar atau dipertikaikan dari sudut sahnya mengikut hukum syarak atau ada waris yang tidak bersetuju dengan kandungan hibah itu walaupun kematian pemberi hibah. Kini dengan adanya muncul pelbagai agensi yang terlibat dalam soal penulisan hibah, maka dengan itu timbul pula pelbagai cara yang dilakukan oleh agensi berkenaan dalam mengembangkan ruang lingkup hibah seperti teras hibah. Teras hibah ialah kecukan antara hibah dan amanah. Ia adalah pemberian harta oleh seseorang atas dasar kasih sayang yang berlaku ijab dan kabul pada masa hayat pemberi hibah. Harta hibah tersebut akan dipegang oleh pemegang amanah dan diserah milikkan kepada penerima selepas kematian pemberi hibah atau menurut persetujuan pihak-pihak berkenaan. Begitu juga dengan hibah yang dibuat oleh pemberi hibah untuk memastikan dia masih menguasai hartanya, kerana dia khawatir mungkin penerima akan mengabaikannya apabila semua harta telah dihibahkan. Maka dalam hal ini, pemberi hibah telah membuat satu perjanjian asing di luar akad yang memberi hak kepada pemberi mengurus dan menggunakan harta tersebut sehinggalah dia meninggal dunia. Apa yang dinyatakan di atas adalah hampir dengan apa yang dikatakan hibah umrah dan hibah rukbah. Dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-6 pada 5 Oktober tahun 2000
Jawatankuasa tersebut memutuskan bahawa peletakan syarat adalah dibenarkan antara pemberi dan penerima hibah setelah berlaku ijab dan kabul. Begitu juga dengan keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dalam mesyuarat ke-44 pada 15 Januari 2003 menerima pakai prinsip hibah rukbah sebagai asas syariah dalam pelaksanaan borang akaun hibah untuk transaksi yang melibatkan akaun bersama tabung haji unit amanah, terutamanya akaun yang dipegang oleh orang Islam. Jadi kesimpulannya dari perbincangan di atas jelaslah menunjukkan bahawa suatu undang-undang yang khusus berkaitan dengan pemberian hibah dan pentadbirannya amat diperlukan. Dengan adanya undang-undang yang khusus, ia dapat mengurangkan kekeliruan dan dapat menegakkan kewibawaan mahkamah syariah dan mengukuhkan kredibilitinya dalam masyarakat apabila memutuskan soal yang berkaitan dengan hibah. Di samping itu, pada masa yang sama, ia boleh menjadi panduan kepada masyarakat yang ingin membuat hibah secara peribadi agar hibah yang dibuat itu menjadi lebih sempurna, atau dengan kata lain, masyarakat dapat menguruskan hartanya dengan cara teratur dan lebih kemas.